Selamat pagi kepada Profesor Madya Dr. Osman Yusuf dan rakan-rakan sekalian. Kami ialah kumpulan 3 dari tutorial 2 akan mempersembahkan projek cadangan kami yang bertajuk Projek Penanaman Pelimbing dan Tanaman Sampingan. Saya ialah Ho Xiao Fong selaku ketua projek ini, dan ini ialah Yusuf E, Tay Ching Mui dan Ho Hui Liu. Projek kami akan menanam 2 jenis belimbing, iaitu belimbing B-Clone 10, B17 dan tanaman sampingan kami ialah pisang emas. Untuk menjayakan projek ini, maka setiap ahli kami mempunyai tugas-tugas yang tertentu, dan saya selaku ketua projek akan merancang dan mengawasi projek ini, dan Ching Mui pula akan mengurus dalam akal kewangan projek ini. Hui Liu pula akan menentukan cara-cara yang berkesan untuk memasarkan tanaman kami, dan Siu Yi pula akan sentiasa memastikan kualiti tanaman. Projek kami mempunyai 4 matlamat utama. Matlamat yang pertama ialah menggunakan tanah secara optimum, memajukan tanah terbiak. Yang ketiga ialah mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan supaya dapat mengurangkan kadar pengangguran yang semakin berlaku. Dan matlamat yang terakhir pula ialah menjadikan teladan kepada golongan muda supaya mereka boleh menceburi dalam bidang pertanian. Ada 6 objektif projek kami, iaitu memperbanyakkan buah belimbing jenis Clone B10 dan B17 serta pisang emas di pasaran tempatan. Objektif yang kedua ialah menggalakkan rakyat tempatan supaya mereka lebih gemar memakan buah-buahan tempatan. Objektif ketiga ialah meningkatkan hasil ladang supaya peratus penimportan buah-buahan dari luar negara ke negeri Pulau Pinang akan berkurang. Seterusnya ialah menjadikan teladan kepada siswaza-siswaza supaya mereka lebih gemar dalam menceburi bidang penanaman. Yang kelima pula ialah berkongsi pengalaman dengan sesiapa sahaja yang berminat dalam projek penanaman belimbing dan pisang. Akhir sekali kami berharap boleh memperolehi keuntungan dan projek penanaman ini boleh dikembangkan lagi. Lokasi kami terletak di balik pulau. Sebenarnya tanah ini adalah hak milik Encik Ho Lian Yu, iaitu papak saudara Hui Liu. Beliau telah membiarkan tanah ini terbiar sejak beberapa tahun. Dan setelah berbincang dengan beliau bersetuju menyewakan tanah itu kepada kami untuk menanam projek. Dan keluasan tanah ini adalah sebanyak 3.14 hektar. Dan dari University Sains Malaysia ke lokasi tanaman kami adalah sebanyak 26 km. Dan yang di sini adalah tapak tanaman, di mana garis yang digariskan dengan warna hijau ini akan digunakan untuk penanaman pisang. Di sebelah ini yang digaris dengan warna merah ini akan digunakan untuk penanaman pisang. Dan garis yang berwarna biru ini adalah saluran sungai yang terdapat di tanah. Seterusnya persembahan akan diteruskan oleh Ching Mui. Sekian, terima kasih. Modal untuk projek ini merupakan sumbangan daripada 4 ahli perkongsian dan juga pinjaman daripada Bank Pertanian Malaysia. Total kumpulan kami akan mengeluarkan wang sebanyak RM30,000 dan ahli-ahli yang lain akan mengeluarkan RM25,000 setiap orang. Dan jumlah sumbangan modal daripada ahli ialah RM105,000. Selain itu, modal juga didapati daripada pinjaman Bank Pertanian Malaysia, yaitu sebanyak RM20,000. Dan pinjaman ini dibuat melalui skim mikrokredit. Maka jumlah keseluruhan modal untuk projek ini merupakan ialah RM125,000. Ini adalah jadual kos perbelanjaan belimbing. Anggaran kos perbelanjaan sehektar belimbing bagi tahun pertama ialah RM18,449.20. Tetapi kami bercadang untuk menanam 2 hektar belimbing, maka jumlah yang sebenarnya ialah RM36,898.40. Kami mengalami kerugian pada tahun pertama kerana buah belimbing yang bertelur daripada pokok yang berumur kurang daripada 1 tahun perlu dibuang supaya pertumbuhan tampangnya tidak diganggu pada peringkat awal.
Tetapi keadaan ini bertambah baik pada tahun yang kedua kerana kami dapat mengutip hasilnya, dan tahun yang seterusnya kami telah mendapat keuntungan sehingga tahun ke-25. Ini adalah jadual kos perbelanjaan pisang mas. Anggaran kos perbelanjaan sektor pisang mas ialah RM12,845. Secara kesimpulannya, kos perbelanjaan yang diperlukan untuk melaksanakan projek ini ialah pada tahun pertama ialah RM49,743.40. Ini adalah jadual projek kami. Aktiviti pertama yang akan dilaksanakan ialah kena pasti lokasi penanaman kami, iaitu kami perlu mencari satu tanah yang sesuai untuk tanaman kami. Dan aktiviti yang kedua ialah mengaji pasaran penanaman buah-buahan tempatan. Mengaji sama ada buah belimbing atau pisang mempunyai pasaran yang baik di pasaran tempatan atau antarabangsa. Dan aktiviti yang ketiga ialah mendapat nasihat daripada pakar dan usaha penanaman buah-buahan. Iaitu kami telah membuat perhubungan dengan pegawai di Jabatan Pertanian Rural dan pengusaha ladang buah-buahan di Teluk Kumpak. Aktiviti yang keempat ialah mendapat bantuan pinjaman daripada Bank Pertanian Malaysia. Dan aktiviti yang lima ialah menemukan satu syarikat yang bernama Forever Fresh Fruit. Dan aktiviti yang seterusnya ialah membersihkan kawasan tanaman, berupah, bekerja, membeli anak pokok belimbing dan pisang, dan seterusnya kami memulakan projek kami. Selepas itu kami akan mulakan langkah untuk membaca dan mengawal proses penanaman. Akhirnya kami hanya perlu menunggu untuk mengutip hasil belimbing dan pisang. Ini adalah jadual KJK kami. Kerjaan kritikal bagi projek ini adalah melalui rantai aktiviti 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 dan 12. Jumlah masa yang diperlukan adalah 600 hari. Persembahan yang seterusnya akan disampaikan oleh Liu. Pada masa kini, buah belimbing dan pisang mempunyai pasaran yang tinggi dalam tempatan maupun di luar negara. Terdapat dua jenis kaedah pemasaran, yaitu jual kepada pemborong dan jualan sendiri atau terus. Dalam kaedah pemasaran jual kepada pemborong, terdapat dua jenis kaedah, yaitu konsep kontrak pemasaran dan jualan sendiri atau terus. Konsep kontrak pemasaran adalah satu ikatan persetujuan di antara pemasar dengan pengeluar, yaitu pengeluar akan bersetuju untuk mengeluarkan produk pada kuantiti dan kualiti yang ditetapkan, dan pemasar pula bersetuju untuk menjamin pasaran harga yang tetap. Tujuannya ialah untuk meningkatkan pengeluaran buah-buahan tempatan yang sistematik dan peluang pasaran yang terjamin. Bagi kaedah penetapan harga pula, pihak pengeluar akan menetapkan harga mengikut harga pasaran yang ditetapkan ketika hasil dikeluarkan. Contohnya menetapkan harga buah belimbing RM2 per kilo. Selain itu, kami juga akan menjalankan jualan sendiri atau terus kepada pemborong, penduduk tempatan, dan juga wakil-wakil kerja di pasar. Jangkaan projek. Setiap projek mempunyai jangkaan projek yang tertentu dan tidak akan kekal selama-lamanya. Jangkaan projek kami ialah 25 tahun. Tujuan kami menetapkan tempoh jangkaan hayat ini adalah disebabkan terdapat pelbagai rintangan yang akan dihadapi. Antara rintangan yang akan dihadapi adalah permintaan pasaran, pengeluaran hasil pokok tanaman, serangan perasak, perubahan harga pasaran, dan persaingan tempatan. Tambahan pula, kami turut menjaga bahawa projek tanaman kami mempunyai potensi yang baik pada masa hadapan. Keuntungan yang diperolehi dapat digunakan untuk memperkembangkan projek tanaman kami lagi. Sebagai kesimpulan, untuk menjayakan projek tanaman kami, perancangan dan pengurusan yang sistematik harus dijalankan mengikut prosedur dan jadual waktu yang telah ditetapkan. Projek ini telah memberi peluang kepada kami untuk menimba lebih banyak pengetahuan dan memahami cara menguruskan dan merancang projek. Melalui projek ini, kami telah memupuk nilai bekerjasama, tolong-menolong, sabar dan bertolak ansur di antara satu sama lain.
Semangat bekerjasama dan rundingan di antara rakan kongsi ini memberi semangat dan idea-idea yang kreatif. Akhirnya, projek ini memberi banyak manfaat kepada kami dan dapat memperkembangkan industri buah-buahan tempatan. Akhirnya, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Osman Muhammad Yusof, iaitu pensyarah khusus SBW 301 yang telah memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada kami semasa menyiapkan projek ini. Selain itu, Encik Muhammad Omar bin Muhammad Saibu sebagai pembantu pertanian di Pejabat Pertanian Renau dan Encik Syarif bin Ramli, pemilik dusun buah-buahan di Teluk Tunggal yang telah memberi maklumat dan nasihat kepada kami tentang penanaman buah belimbing dan pisang. Selain itu, Encik Harun sebagai pembantu pentadbir bank dari Bank Pertanian Malaysia telah menjelaskan kepada kami tentang cara permohonan pinjaman bank. Selain itu, rakan kami Encik Tawajai juga telah menemani kami ke dusun buah-buahan di Teluk Tunggal. Akhirnya, kami juga tidak terlupa untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pekerja di Jabatan Pertanian Renau, kaki tangan pejabat, profesor dan KWSP, rakan-rakan kami dan ahli kumpulan kami. Sekian, terima kasih.